Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru peringkat seni anda. Okey, cikgu ni berada di depan rumah. Sekarang ni waktu hujan kat rumah cikgu ni. Jadi dengarlah bunyi-bunyi air hujan. Okey, aktiviti kali ni kita nak buat apa? Kita nak buat cetakan untuk murid tahun 4, unit yang ke-7. Indahnya dasar laut. Okey, aktivitinya mudah saja. Ini contoh karya yang cikgu buat untuk anak-anak. Okey, untuk anak-anak di rumah bolehlah gunakan warna yang lain. Tak semestinya warna biru. Kita boleh guna warna merah, warna kuning, warna hijau dan sebagainya. Okey, itu hanya cadangan. Okey, kita nak buat aktiviti ni tak adalah susah sangat, senang saja. Cuma kita perlukan media, alat dan bahan yang bersesuaian. Okey, kalau kita tengok berkarya ni, lebih menonjol unsur seni jalinan tampak. Okey, apa lagi? Jom kita berkarya. Ini antara alatan dan bahan untuk kita menghasilkan cetakan. Cetak cantik pada unit yang ke-7, indahnya dasar laut. Okey, antaranya yang pertama kita ada kad keras untuk kita buat dia punya alas. Kemudian kita ada kertas cetakan yang saiz A4 tu. Okey, kita ada kad busa. Okey, kertas bergelogo, span. Okey, poster color. Cikgu gunakan banco poster color yang biasa tu. Okey, kemudian kita ada sudu untuk menekan, pensel untuk melakar, gunting, gam. Okey, ada satu glue stick dan satu gam uhu yang kuat tu. Kemudian kita ada tali. Okey, kemudian double sided tape ataupun tape dua muka, penggelik, penggelik biasalah untuk kita gelikkan warna ataupun dakwat setelah kita bancuh. Kemudian kertas kotak. Kertas kotak ni cikgu dah koyakkan bahagian atas. Jadi nampaklah bahagian yang bergerigi ni kan, yang bergaris-garis ni untuk kita potong dan kita bentukkan dia nanti. Nak buat rupa sotong ke rupa ikan dan sebagainya. Okey, kemudian bekas untuk kita meletakkan warna, kita bancuh, kita letak dalam ni. Okey, kemudian kita ada di sini daun dan juga ranting serta ini dia alas penggelik. Okey. Ataupun yalah cutting map dan juga buku teks sebagai rujukan utama. Okey anak-anak, dah bersedia? Jom kita berkarya. Tapi sebelum tu kita sediakan dulu yang proses yang pertama, penyediaan blok cetakan. Seterusnya barulah kita mencetak. Langkah pertama, kita buat lakaran dulu pada kad ataupun kertas keras ni. Okey, di sini sebab memandangkan tajuk kita ialah indahnya dasar laut, jadi kita buat gambar di dasar laut. Kita lukislah seperti mana dalam buku teks tu. Cikgu cuba tirulah. Okey, adanya sotong, okey, adanya ikan paus ke, ikan lumba-lumba ni. Okey, kemudian adanya tapak Sulaiman, okey, adanya batu karang, ada rumpai laut dan sebagainya. Okey, cikgu cubalah tiru seperti mana dalam buku teks. Untuk anak-anak di rumah nak tiru daripada buku teks tu boleh, atau nak buat lukisan sendiri pun boleh, ikut kreativiti masing-masing. Yang ada ni cuma cadangan dan yang cikgu buat ni adalah panduan. Okey, kita dah melakar, siap lukisan kita ni. Kemudian kita boleh tiru semula. Okey, kali ni cikgu lukis atas kad busa tapi tak banyaklah, untuk 2 ekor haiwan tu saja. Okey, kemudian cikgu nak gunakan bahan lain pula. Kita gunakan kertas kotak. Okey, anak-anak boleh perhatikan. Okey, kita gunakan kertas kotak, kita gunakan span, kita gunakan ranting dan sebagainya lah. Semasa kita melakar ni ataupun masa kita gunting ni ada sengit sikit-sikit, tak apa anak-anak, tu tak ada hal. Kita jalan je, terus je. Jangan risau, kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Bagi gambar tapak Sulaiman dan juga batu karang bahagian bawah tu, cikgu gunakan span. Mudah je, potong-potong bentuk bintang. Okey, anak-anak boleh lukis dulu dengan pensel tak ada masalah. Okey, kemudian kita gunakan kertas kotak untuk kita buat sotong kurita tu. Okey, kemudian kita sapukan gam. Okey, cikgu gunakan gam kuat ataupun gam uhu tu. Kita buat sikit lah. Yang atas tu cikgu gunakan tali, tali pasel tu ataupun tali tebal, dan juga tangan sotong. Kita gunakan tali tebal. Okey, tapi sebelum tu macam biasalah kita letak gam dulu supaya dia melekat lah. Tak adalah nanti bila kita nak mewarna nanti dia bergerak-gerak kan, dia berlari. Jadi kita tampal dulu. Bahagian rumpai laut tu cikgu gunakan tali kasut yang cikgu potong, dan juga tepi ni kita gunakan daun-daun serta ranting-ranting kayu yang halus lah.
Okey, siap kita punya blok cetakan. Mudah je anak-anak. Cuma kerja ni dia agak renyah sikit, tapi kita kena teliti lah masa kita nak memotong, nak menampal tu kita kena berhati-hati. Okey, siap bahagian blok cetakan ni. Kita nak buat cetakan menggunakan cat poster. Kita gunakan penggelik, cat poster dan juga kertas. Okey, ini kita sediakan air. Bekas untuk kita bancuh warna, untuk kita gelikkan warna. Okey, poster color cikgu ambil warna biru. Okey, dan sudu kecil. Okey, kita bancuh sikit. Air sebenarnya tak perlu banyak. Air ni sikit je. Cikgu ni dah terlebih air, tapi tak apalah. Okey, kita pandai-pandai lah kita adjust. Cikgu gunakan penggelik. Okey, kita ratakan warna tu pada penggelik. Kalau anak-anak di rumah tak ada penggelik, boleh gunakan benda lain, botol air ke apa ke. Okey, kalau tak ada juga, gunakan brus lukisan. Kita sapu je warna atas bahan cetakan tu, atas blok yang kita buat ni. Okey, mudah je. Kalau tak ada penggelik macam cikgu ni, guna brus lukisan biasa pun boleh. Yang penting warna tu melekat pada blok cetakan kita. Okey, ni cikgu gunakan penggelik, jadi dia cepat lah. Okey, kalau anak-anak kat rumah boleh guna brus lukisan biasa, tak ada masalah. Okey, ikut atas kreativiti kita lah. Jangan fikir bila tak ada penggelik tak nak buat. Jangan. Kita boleh gunakan medium yang lain, tak ada masalah. Okey, dah siap kita punya blok. Kita ambil kertas lukisan tu, kita letak bahagian atas dan kita tekan dengan jari kita. Okey, untuk bahagian-bahagian yang sempit tu nanti kita gunakan sudu lah. Kita boleh tekan-tekan dengan sudu seperti mana yang cikgu buat. Okey, anak-anak perhatikan langkah ni mudah saja. Okey, dah siap ni, nanti kita angkat kertas tu, kita tengok apakah efek yang ataupun kesan yang berlaku. Ini dia. Okey, maka terhasillah cetakan cetakan kolograf menghasilkan jalinan tampal. Cetakan kita dah siap, tapi belum kemas lagi. Cara macam mana nak kemas, kita nak tampal karya kita ni atas mounting board ataupun kertas keras. Begini cikgu akan gunakan ni spray mount. Okey, ni spray mount. Kalau tak ada spray mount, mungkin anak-anak boleh gunakan double sided tape macam ni, ataupun boleh juga gunakan gam biasa tu. Jap cikgu tengok dalam ni. Okey, kita gunakan glue stick yang biasa. Itu pun boleh, tak ada masalah. Okey, jom kita tampal. Nak tampal, kita letak gam kat sini, kita tampal pada sini. Okey, jom. Kita pergi pada ruang terbuka. Kita spray sikit lah. Cara ni mudah kita okey, dah siap spray, jom kita tampal. Okey, satu panduan daripada cikgu sebelum kita nak menampal pada mounting board tu, kita buat ukuran dulu lah. Okey, cikgu buat garisan kat situ, anak-anak boleh nampak tujuannya untuk apa? Supaya karya kita ni ditampal seimbang kiri dan kanan. Kita gunakan imbangan simetri, barulah cantik. Okey, alhamdulillah dah siap karya kita ini dia hasil cetakan, cetak cantik. Okey, menggunakan cetakan kolograf. Okey, anak-anak di rumah, selamat mencuba, selamat berkarya. Duduk rumah apa lagi? Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Selamat belajar, selamat berkarya. Kita jumpa lagi pada video akan datang dengan projek terbaru daripada Cikgu Syukri. Teruskan menyokong karya-karya dan video-video Cikgu Syukri Hasan, guru berikan seni anda. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.